Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama meneruskan kehidupan, panjang usia murah rezeki, dan kita dapat sama-sama bersama Ustaz sekali lagi dalam study online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham Abidin. Saya cuba buat pelik sikit. Okey, abang-abang kakak kita tingkatan 3, apa abang semua sihat? Alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama untuk meneruskan pengajian dalam pelajaran seterusnya. Alright, jom kita tanpa masa kita terus pada pelajaran hari ini, pelajaran 6, generasi unggul. Oh, ini kita kena semangat lagi, kita kena hebat lagi, kerana kita nak belajar tentang orang-orang yang hebat dalam tingkatan 3. Alright, jom kita tanpa masa kita mulakan pengajian kita pada hari ini, iaitu yang pertama. Seperti biasa, kita duduk dalam keadaan yang tertib dan tenang, paling selesa, paling mudah untuk memperoleh ilmu. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dan juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kita doa sikit boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan yang diperlukan untuk mengaji, nama buku, pen, kertas kita siap ada depan kita semualah insya-Allah, dan kita ikhlaskan hati untuk belajar, fokus untuk belajar pada hari ini bidang Al-Quran, muka surat 35 hingga 39. Muka surat apa? 35 hingga 39, pelajaran 6, generasi unggul tingkatan 3. Dah ready? Alright, jom tanpa memasa kita mulakan pada ayat kefahaman surah At-Taubah ayat 1. Surah At-Taubah ayat 100. Boleh mula? Dah ready? Dah bersedia? Jom sama-sama kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, selesai bacaan surah kita, surah At-Taubah ayat kita, surah At-Taubah ayat 100. Alright, jom kita pergi dengan seterusnya potongan ayat dan maksudnya. Sambil-sambil tu boleh kita nak tengok tajwid sikit. Alright, kita pergi dulu potongan pertama. Was-sabiqunal awwaluna. Apa makna dia? Dan orang yang terdahulu, was-sabiqun, iaitu orang yang mula-mula berhijrah tadi. Awwalun ni juga orang yang awal. Dan iaitu orang yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Siapa dia? Sekejap lagi kita tengok siapa yang Allah sebutkan ini. Iaitulah minal muhajirin wal ansar. Tengok pada nun mati bertemu dengan sad. Atas nun ni ada tak tanda sukun? Tanda sukun apa nama ni yang ada tanda apa separuh tu kan? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, bacaan dia dengung, bagus, pandai. Berapa rakaat? Rakaat dah. Berapa harakat? 2 harakat. Wal ansar. Gitu. Apa makna dia? Dalam kalangan orang muhajirin dan ansar. Muhajirin ni orang yang berhijrah, orang dari Mekah. Dan Ansar ni orang yang memberikan bantuan, orang yang duduk di mana? Duduk di Madinah.
Orang Mekah pergi ke Madinah, orang Mekah disebut sebagai muhajirin. Orang yang duduk di Madinah tu, orang yang memberi bantuan, beri perlindungan, beri pakaian, beri tempat tinggal, tu nama dia orang Ansar. Inilah yang disebut dalam ayat ini orang yang hebat. Gitu. Kemudian wallazina tabauhum bi ihsan. Wallazina tabauhum bi ihsan, serta orang yang mengikut mereka dengan kebaikan. Kemudian Allah sambung, radhiyallahu anhum, ni dia orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang yang soleh dan solehah, orang yang sentiasa buat kebaikan ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha pada mereka dan mereka pula redha pada Allah. Bukan redha ni maknanya apa nama nak abang macam mana redha ni memaafkan, bukan macam tu. Maknanya Allah SWT nak abang, Allah sayangkan kita sebagai orang yang baik ini, kita pun kasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tu dia saling kasih mengasihi kan. Radhiyallahu anhum, tapi saya tengok pada tanwi apa nama tajwid. Nun mati tadi tak ada ni tanda sukun kan. Ni ada. Bila ada sukun baca jelas. Anhum. Hukum dia apa? Tadi ni hukum apa ni? Bila baca dengung ikhfa hakiki. Bila nun ada tanda sukun, bacaan dia jelas, hukum dia izhar halqi. Pandai. Wa radu anhu, nun mati juga bertemu dengan ha di sini, alif ha qa ain ain ha tu kan, hukum dia izhar halqi, bacaan dia jelas, anhu. Gitu. Maksudnya Allah meridai mereka dan mereka pula meridainya. Sambung, wa a'adda lahum jannatin, wa a'adda lahum jannatin, Allah juga menyediakan untuk mereka syurga-syurga. Maknanya tadi Allah redha pada orang yang baik ini, Allah redha kepada orang yang disebut dalam ayat yang awal ayat tadi ni, muhajirin dan ansar ini juga boleh disebut sebagai kita orang yang baik-baik ini. Allah SWT Muhammad, Allah akan sediakan bagi mereka dan bagi kita juga insya-Allah syurga-syurga. Dan tajri tahtahal anhar, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mana ada dalam syurga ini ialah sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang baik, orang yang soleh duduk dalam syurga dan kekal selama-lamanya, takkan keluar dah. Kita diingat kalau kita masuk bilik, masuk keluar balik. Tapi kalau dalam syurga, masuk tak keluar dah. Tu dia. Siapa nak masuk? Semua nak masuk syurga, masuk tak keluar dah. Allahumma salli ala Muhammad. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kita dah kata menang di dunia ni rasa macam syok dah, tapi sebenarnya menang yang lebih diimpikan oleh kita semua ialah menang untuk duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang soleh, jadi orang soleh. Jadi orang yang hebat seperti golongan muhajirin dan ansar yang kita nak mengaji pada hari ini sebagai golongan generasi unggul. 10 sahabat yang janjikan syurga: Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Umaidah bin Al-Jarrah. Dan inilah 10 nama ataupun 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom kita tengok pada takrif sahabat. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat? Iaitulah dengan hujan ke? Dengan hujan ke? Ustaz ni kadang bila hujan dia dengar sikit, dia ada sound effect. Tak apa no. InsyaAllah moga-moga orang kata apa, adalah sikit background muzik tu. Okey, takrif sahabat sikit. Kita nak cerita pasal sahabat ni. Kalau kita dah sebut Allah, sahabat ni apa, kawan baik kan, rakan, taulan, orang yang paling dekat dengan kita kan. Tapi takrif sahabat di sini kita nak cerita pasal orang-orang yang hebat ni ialah dari sudut bahasa yang mendampingi, orang yang duduk rapat dengan kita, yang mendampingi kita. Dan juga pada istilah ialah ni kita nak cerita ni bab sahabat Nabi, bukan sahabat kita. Tahu bab sahabat Nabi, sesiapa yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam Islam, dia dipanggil sahabat. Dia kena ada 3 syarat. Yang pertama, jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam Islam. 3 benda.
jumpa Nabi depan-depan. Jumpa Nabi depan-depan, bukan jumpa kenal dari jauh tapi tak jumpa tak. Dia kira jumpa Nabi, bertentangan mata dengan Nabi, ataupun bersama dengan Nabi secara fizikal, beriman dengan Nabi, maknanya orang Islam, dan meninggal dunia juga dalam Islam. Itu dia panggil sahabat. Jadi 3 syarat ni panggil sahabat. Seterusnya kita tengok tak ada sahabat, dan antara sahabat Rasulullah SAW termasuklah Muhajirin dan Ansar. Ni kita nak cerita bab Muhajirin dan Ansar. Tadi Ustaz sebut tadi, Muhajirin siapa? Orang yang duduk di Mekah, yang pergi ke Madinah, orang yang berhijrah itu disebut sebagai Muhajirin. Ansar, orang yang duduk di Madinah, tunggu orang Muhajirin mai. Orang Ansar ni bagi perlindungan, bantuan kepada orang Muhajirin. Kita nak tengok cerita dah macam mana penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ni kita sebut pasal sahabat yang duduk di Mekah ni, disebut sebagai Muhajirin ini. Mereka berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Contoh, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Asma binti Abu Bakar. Ini sahabat-sahabat yang disebut sebagai Muhajirin. Dia punya keyword dia adalah duduk di Mekah, pergi ke Madinah dan tinggal di sana. Boleh dapat dekat tu, cantik. Macam kuat sikit kan suara. Lawan dengan hujan dulu kan. Bukan lawan, bunyi nak bagi sama balance suara tu. Alright, kepada Ansar pula. Siapa dia geng Ansar ni? Penduduk Madinah daripada kalangan kabilah Aus dan Khazraj. Ni nak cerita. Orang Madinah pada waktu tersebut yang disebut sebagai Ansar ni ada 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Pada satu masa dulu, Aus dan Khazraj ni tak berduduk sekali. Tapi dengan adanya Nabi SAW, Nabi datang ke Madinah, Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj ini, dan mereka beriman kepada Nabi SAW. Masya Allah, cukup hebat. Mereka membantu Rasulullah SAW dan golongan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Siapa contohnya orang-orang Ansar ni? Siapa dia? Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Rabi' Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu anha, dan ramai lagi. Maka dengan itu anak-anak semua, inilah maksud Muhajirin dan Ansar. Muhajirin orang duk pandai Mekah, Ansar orang duk Madinah pandai lagi. Alright, okey, seterusnya kita tengok pada prisma ilmu. Dianggarkan jumlah sahabat lebih 100 orang. 100 orang. 100,000 orang. 100,000 orang. Ramai tak ramai? Ramai. Masya Allah, seronok kita dengar yang mana sahabat-sahabat ini orang-orang berjumpa dengan Nabi. 3 syarat tadi: jumpa dengan Nabi, hidup dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam Islam. Jumlah dari 100,000 orang. Sahabat yang paling akhir meninggal dunia ialah Abu At-Tufail Amir bin Wasilah Al-Laisi radhiyallahu anhu, iaitu pada tahun 110 Hijrah bersamaan 728 Masihi. Maknanya setelah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah dikira 1 Hijrah, sehinggalah ke 110 Hijrah. Waktu itulah tempoh antara sahabat-sahabat yang masih hidup, dan yang terakhir yang meninggal, sahabat yang meninggal ialah Abu At-Tufail Amir bin Wasilah. Okey, seterusnya pengiktirafan Allah terhadap para sahabat yang kita tengok pada surah-surah yang kita baca tadi kan, surah At-Taubah. Allah meredai para sahabat, Allah meredai kehidupan mereka, Allah meredai amalan-amalan mereka. Dalam surah yang kita baca tadi, surah At-Taubah, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Yang kedua, Allah iktiraf para sahabat ini dengan dijanjikan kemenangan, dijanjikan kehebatan yang orang kata hebat, yang cukup-cukup hebat. Yang mana surah Al-Fathu, Allah sebut ayat ke-18 ni macam duk ceramah dalam masjid ni pasal apa? Semangat. Ustaz suka kita nak share sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok dalam surah Al-Fathu ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah sebut apa? Sungguhnya Allah Subhanahu taala meredai orang yang beriman, radhiyallahu 'anil mu'minin, ketika mereka berjanji, iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, berjanji taat setia kepada Nabi SAW di bawah pohon. Maka fa'anzala as-sakinah, maka dengan itu bukan
fa'alima ma fi qulubihim, maka dengan itu ternyata dia mengetahui, yakni Allah SWT tahu apa yang ada dalam hati mereka ni, orang-orang yang berjanji tak setia dengan Nabi SAW di bawah pohon. Lalu fa'anzala sakinah, lalu dia turunkan ketenangan kepada mereka. Wa asabahum tahta fathan qariba, dan mereka diberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Dia para sahabat, orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah janjikan kepada mereka kemenangan, Allah janjikan kepada mereka ketenangan, Allah bagi kepada mereka balasan-balasan yang Masya Allah cukup hebat, yang sebenarnya kita pun dambakan itu. Jadi kita jadi orang yang hebat seperti mana para sahabat, insya Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak sekalian, sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah bukan orang cikai-cikai bukan orang calang-calang, bukan orang besya-besya, orang hebat, orang kaya raya, bangsawan, hartawan, bilionaire, jutawan. Ini bukan jutawan fakir cerita kan, jutawan harta ni. Akan tetapi apabila Allah dan juga Rasulnya perintah untuk berhijrah pergi ke Madinah, meninggalkan Mekah, tanah tumpah darah mereka yang penuh dengan harta-harta dan juga kemewahan di Mekah pada waktu tersebut, pergi ke Madinah tanpa membawa apa-apa melainkan Nabi Allah dan juga Rasulnya, melainkan Allah dan juga Rasulnya. Kita tengok bagaimana Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, orang-orang yang kaya, tapi bila pergi ke Madinah tanpa bawa sekupang pun, ayat kita tanpa bawa seduit pun, hanya bawa pakaian yang ada di badan pada waktu tersebut, dan hanya ada Allah dan Rasulnya sahaja. Maka Allah telah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu, dan tiap-tiap satu puak daripada kedua-duanya Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Seterusnya kita tengok apa yang Allah iktiraf kepada para sahabat lagi. Allah memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. Sahabat-sahabat ni cakap lemah lembut, sahabat-sahabat ni saling berkasih sayang, sahabat-sahabat ni saling hormat menghormati, saling memberikan bantuan antara sesama mereka. Itu sahabat. Kita boleh ikut tak? Boleh. Kita tengok dalam surah Al-Fath, Allah sebut dalam ayat yang ke-18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'a 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila al-akhir al-ayah. Surahul Azim, Muhammad ialah Rasulullah dan orang yang bersama-sama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir yang musuhi Islam. Orang-orang yang disebut sebagai sahabat, apabila berhadapan dengan musuh, dia berhadapan dengan tegas. Tak ada lemah lembut, tak ada cakap-cakap sopan, tak ada. Dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tegas. Akan tetapi mereka bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, yakni sesama umat Islam. Tu sahabat yang hebat. Kita boleh buat tak? Boleh. Kita boleh orang kata apa, berkasih sayang sama kita orang Islam. Memang sepatutnya begitu. Tengok macam mana sahabat lakukan. Perisma ilmu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, orang yang duduk dekat dengan Nabi sebut. Kemudian generasi yang akan datang, yang datang selepasnya tabi', kemudian generasi yang selepas itu tabi'in. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang yang duduk dekat dengan Nabi, kemudian generasi seterusnya. Muttafaqun alaih. Okey, seterusnya kita tengok menurut Syekh Mahmud At-Taffan, sahabat yang paling mulia mengikut susunan ialah yang pertama Khulafa' Ar-Rasyidin. Ada berapa orang? 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. 6 sahabat lain yang dijanjikan syurga. Daripada 10 tadi ni, 4 yang teratas, 6 baki tu yang nombor 2. Dapat no? Maknanya kan tadi 10 sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, 4 yang atas Khulafa' Ar-Rasyidin.
5 sampai ke 10, 6 sahabat lain yang dijanjikan syurga. Kemudian pasukan tentera Badar yang berjumlah 300 orang tu, yang berjuang pada waktu Ramadan, pada bulan Ramadan, berperang dengan kafir Quraisy seramai 1000 orang. Kemudian tentera Uhud yang mana Allah uji dengan ghanimah yang banyak, turun daripada tempat menyerang itu, dan dengan itu juga Nabi telah diuji dengan serangan-serangan daripada orang-orang musuh, tentera musuh, dan juga sahabat-sahabat yang terlibat dalam bai'ah Ridwan. Bai'ah Ridwan waktu mana? Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah waktu nak pembukaan kota Mekah. Waktu nak buka kota Mekah, sahabat-sahabat yang terlibat dalam bai'ah Ridwan ini sampai 1400 orang, mereka lah yang disebut juga dalam menurut Syekh Mahmud Al-Taffan ini sebagai sahabat yang paling mulia, dan ini mereka dapat duduk di yang kelima, tafsir mustalah al-hadis. Okey, pengajaran ayat apa yang kita boleh dapat nak biar ni? Sebagai umat Islam, nombor satu, kita adalah sentiasa berlumba-lumba dalam urusan kebaikan agar kita menjadi seperti as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dan orang yang terawal. Orang terdahulu maknanya orang yang sahabat-sahabat tadi ni, dan awal yang orang kata apa, melakukan amal kebaikan itu, yaknilah orang-orang disebut sebagai Muhajirin dan Ansar. Mereka membantu perjuangan Rasulullah SAW ketika orang lain menolaknya, orang lain tak mau, orang lain kata tak payahlah satgi aku kena, tak payahlah satgi aku kena ambil harta, tapi dia sanggup ikut perjuangan Nabi SAW. Alright, yang kedua, kita adalah bersyukur sebagai umat Islam. Kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat kurniaan Allah dengan menjauhi larangannya supaya kita beroleh kesejahteraan yang berpanjangan. Apa dia kesejahteraan yang kita sebut tadi? Ialah syurga, duduk dalam syurga, tak keluar dah. Jadi kita kena syukur nikmat yang Allah beri waktu lah ni, nikmat kesihatan kita, nikmat panca indera kita, nikmat rezeki kita, dan yang paling perlu untuk kita syukur ialah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar sekali. Okey, yang kedua, yang ketiga, sebagai umat Islam, kita adalah mengelakkan diri daripada membenci, mencela, mencaci dan menghina para sahabat, kerana mereka ialah golongan yang diredai Allah Subhanahu Taala. Kenapa kita sebut yang ni? Kerana ada golongan yang membenci sahabat, orang yang depa ni mencela, mencaci, menghina para sahabat. Ada yang kata sahabat yang disebut sebagai orang-orang yang dijanjikan syurga ini adalah orang yang kafir. Allahu akbar, na'udzubillah, astaghfirullahalazim. Jadi orang-orang ataupun golongan ini sebenarnya telah pun berada di sekitar kita. Oleh kerana itu, anak-anak pelajar sekalian, ngaji, belajar, tahu, kenal mereka ni macam mana, supaya dapat kita hindarkan diri kita daripada mereka. Jangan jadi orang yang mencela sahabat, jangan jadi orang yang menghina sahabat, kerana mereka adalah orang yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni terang mana sangat? Kita ni orang yang diridai Allah ke? Tak tahu. Tapi 10 golongan yang disebut sebagai sahabat yang dijanjikan syurga tadi, kumpul-kumpul Nabi sebut sendiri. Oleh itu, kita jangan membenci, mencela, menghina, mencaci para sahabat Nabi. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai umat Islam, kita adalah berusaha untuk menjadikan amalan para sahabat sebagai contoh ikutan supaya mendapat syurga yang abadi. Tak lain tak bukan, kita jadikan amalan daripada para sahabat dengan solat malamnya, puasa sunatnya, amalan baca Al-Qurannya, dan amalan wajib tu confirm lah, sebagai contoh ikutan kepada kita, supaya kita dapat bersama-sama dengan Nabi SAW, insyaAllah, bersama dengan para sahabat Nabi, orang-orang yang diridai Allah SWT dalam syurga nanti. Alright, okay. Last, bersama ilmu, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, as-sabiqun al-awwalun ialah orang golongan muhajirin yang berhijrah sebelum perjanjian Hudaybiyah, seperti 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Dan tadi Ustaz tak nak baca habis, tekan dah awal-awal sangat, macam Nabi Hawai. Golongan Ansar yang mengikat janji setia ketika perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Ni waktu Nabi berada di Madinah ni, perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi as-sabiqun al-awwalun ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ialah orang yang berhijrah bersama dengan Nabi seperti 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Kemudian golongan Ansar yang mengikat janji setia ketika perjanjian Aqabah pertama dan kedua, menurut tafsir Al-Munir.
Wallahu a'lamu bis-shawabi. Dah selesai pelajaran ke-6 generasi unggul. Boleh kita jadi bersama-sama untuk follow generasi unggul yang kita belajar hari ni? Boleh semua? InsyaAllah. Jadi sekali saja pertemuan kita. Mungkin ada abang kakak yang sudi untuk berkongsi kata-kata semangat kepada kawan-kawan. Boleh berkongsi kata-kata motivasi untuk sama-sama kita jadi generasi unggul, insyaAllah. Wallahualam. Kita jumpa lagi. Terima kasih atas tontonan pada hari ini. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe channel Ustaz Ruhsyam Abidin. Kita jumpa lagi di lain perkongsian. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.